Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran kita subjek akidah tahun 3, dan hari ini kita akan masuk pelajaran baru, pelajaran yang kelima, sifat qiyamuhu binafsi. Baik, kita akan mula dengan pengertian sifat qiyamuhu binafsi. Makna kata, maksud sifat qiyamuhu binafsi ini apa dia? Qiyamuhu binafsi ini dalam bahasa Arab, tapi kita akan baca apa maksud dia. Yang pertama, qiyamuhu binafsihi artinya Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan sendirinya. Mana kata Allah Ta'ala tak memerlukan kepada benda lain, dia tak perlukan kepada sesuatu yang lain. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa menjadikan alam ini dengan sendirinya, tanpa bantuan sesiapa pun. Ini hebatnya Allah Ta'ala, bukti kekuasaan Allah Ta'ala menjadikan alam ni dengan sendirinya, tanpa memerlukan bantuan yang lain. Allah Ta'ala menjadikan matahari, bulan, bintang, planet-planet, gunung ganang, laut, sungai, tasik, manusia, haiwan, tumbuhan, semua dengan sendirinya saja. Tak ada nak memerlukan bantuan malaikat-malaikat yang lain ke, ataupun makhluk-makhluk lain, tak ada. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentadbir dan mengatur perjalanan alam ini dengan sendirinya. Bergeraknya orang kata apa, planet mengelilingi matahari, lalu dekat orbit dia, itu Allah Ta'ala yang atur. Awan ni pergi ke mana, awan ni pergi ke mana, angin ni ke mana, sungai ni, air sungai ni pergi ke mana, itu Allah Ta'ala yang atur. Tidak memerlukan bantuan sesiapa pun. Dan yang terakhir, lawan bagi qiyamuhu binafsi ialah qiyamuhu bi ghairihi. Qiyamuhu bi ghairihi ni pun perkataan dalam bahasa Arab. Apa dia maksud dia? Yang bermaksud berdiri Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang lain. Mana kata qiyamuhu bi ghairihi ni sifat lawan bagi qiyamuhu bi nafsi ni, maksud dia Allah Taala ni memerlukan sesuatu yang lain. Tak boleh nak berdiri dengan sendirinya. Okay, kita baca bawah ni kalau kamu nampak lah. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan makhluk lain di muka bumi ini. Tak ada contohnya pokok ni bukan Allah yang ciptakan, orang lain, tak. Semuanya Allah Ta'ala ciptakan. Baik, kita pergi kepada sini. Dalil naqli sifat qiyamuhu binafsihi. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, daripada surah Ali Imran ayat yang kedua. Apa maksud dia? Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluk. Kalau orang tanya apa bukti Allah Ta'ala ni bersifat dengan qiyamuhu binafsi, inilah dia bukti dia. Bukti daripada Al-Quran. Ingat dalil naqli ni daripada dua saja, Al-Quran, hadis. Makhluk sentiasa memerlukan makhluk lain dalam kehidupan ini. Ya, betul. Sebagai contoh, manusia memerlukan kepada haiwan sebagai sumber makanan. Kita makan ayam, kita makan daging lembu, kita makan ikan. Kita memerlukan kepada ayam, lembu dan ikan lah tu. Cuba bayangkan kalau ayam, lembu, ikan tak ada, kita tak boleh nak makan dah ayam, lembu, ikan. Kalau dari segi tumbuhan, kita memerlukan kepada beras, padi, pokok padi. Untuk kita makan nasi tu, kita memerlukan kepada pokok padi. Untuk kita makan sayur-sayur, kita perlukan kepada sayur-sayur kan. Kita nak makan tumbuhan juga boleh dijadikan sebagai ubat. Kita manusia memerlukan kepada ubat. Macam itulah. Contoh yang lain lagi yang cikgu boleh bagi, kalau kita nak buat bangunan, kita nak buat rumah, boleh ke kita buat rumah seorang-seorang? Tak. Kita perlukan ramai orang. Ada orang yang potong kayu,
ada orang yang baju simen, ada orang yang kumpul batu. Mana boleh buat kerja tu seorang-seorang. Seterusnya, dalil akli sifat qiyamuhu binafsi. Dalil akli ni pula ialah dalil yang kita boleh fikir dengan akal kita. Akal Allah Ta'ala bagi ni, akal yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni, kita yang waras ni, yang sedar ni, kena gunakan untuk mengesakan Allah Ta'ala, membesarkan Allah Ta'ala. Kena fikir tentang kekuasaan dia, bukannya fikir benda-benda yang buruk, benda-benda yang jahat. Okey, apa dia dalil akli? Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memerlukan yang lain. Sebaliknya, makhluk yang memerlukan bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tak perlukan makhluk yang lain, tapi makhluk memerlukan Allah Ta'ala. Macam kita lah. Allah Ta'ala bagi kita bernafas. Cuba bayangkan kalau Allah Ta'ala tarik nikmat bernafas, matilah kita. Macam itulah. Tanpa bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadikan sistem kitaran hidup antara manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan, pasti manusia tidak dapat bernafas dan makan dengan sempurna. Ni yang cikgu cakap tadi tu. Manusia nak bernafas, dia memerlukan oksigen. Oksigen ni dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Cuba bayangkan kalau kat atas muka bumi ni tak ada tumbuhan satu pun, pastilah manusia tak boleh nak bernafas. Bila tak boleh nak bernafas, tak boleh nak makan. Tak boleh nak makan pula dah. Bila tak bernafas, manusia akan mati. Macam tu. Begitu juga dengan haiwan. Cuba bayangkan kalau dekat atas muka bumi ni tak ada haiwan, seekor haiwan pun tak ada, seekor lalat pun tak ada. Jadi manusia tak ada sumber makanan. Jadi bila lama-lama manusia akan semakin lemah dan akhirnya mati. Begitu juga haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Haiwan dan tumbuh-tumbuhan pula memerlukan kepada manusia juga. Sebagai contoh macam mana? Kita bela kucing. Kucing tu reti tak cari makan sendiri? Tak reti. Bila pagi dia lapar, dia datang dekat kita, dia miau-miau minta makanan. Itu dia memerlukan kepada kita. Macam tumbuhan juga. Kita tanam pokok dekat depan rumah. Tumbuhan tu perlukan kepada manusia untuk siram air, supaya dia boleh hidup. Kalau manusia tak siram air, dia akan mati. Itu makna dia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan juga memerlukan kepada manusia. Baik. Sekarang ni kita pergi kepada hukum. Ni hukum Hukum mempercayai sifat qiyamuhu binafsi adalah wajib. Wajib. Siapa yang tak mempercayai dengan sifat qiyamuhu binafsihi, hukumnya jatuh kafir. Na'udzubillah min zalik. Baik. Wallahu a'lam bisawab. Sampai sini saja video kita. InsyaAllah kita akan sambung dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.